jawab soalan-soalan. Lah, Dila ke jaga? Okey, tak ada soalan lagi. Okey, aku rasa pupuk tangan aku tak best. Sebab tak ada soalan. Okey, mungkin masa topik yang sama telah saya bentang ni lah, bukanlah topik pun, pemudahan, tak ada pemudahan. Komentar filem ni telah saya bentang di buku jalanan. Dan kalau tak ada soalan, saya ambil soalan dalam buku jalanan kot. Okey, dalam buku jalanan tu ada orang tanya scene yang Art dia kena tarik keluar oleh Cipun keluar daripada rumah pelacuran tu. Okey, soalan ni adalah kenapa dia kata ni saya ni, ni saya ni. Awak dia kata macam tu. Sebab apa dia tak kata, "Weh, ni adik pula. Ni anak hang lah. Hang ni tak bertanggungjawab." Awak dia tak sebut macam tu. Itu soalan di buku jalanan. Saya telah menjawab soalan ni dengan mengambil kira babak-babak sebelum rentetan-rentetan sebelum scene tu lah. Kita tahu lah, sebelum dia jumpa yang dia tak bayar tu, dia telah jumpa dengan mak dia sebanyak 2 kali. First kali dia jumpa dan dia bayar RM30 untuk setengah jam dan dia mengadu pasal kawan dia yang mati tu. Okay. Dan bila dia balik rumah, abang dia tak suka lah, abang dia tak approve lah yang dia pergi jumpa perempuan sundal tu. And then second time, dia ambil duit abang dia untuk jumpa mak dia, untuk dia tunjuk tarian dia. And then bila dia balik, abang dia marah lah. Abang dia macam, aku tak perlu bayar. Ni ayat tadi lah, aku tak perlu bayar lah jumpa mak aku. Jadi saya rasa sebab kenapa Art tak sebut ni Art anak awak ataupun ni saya Art. Sebab apa dia disebut. Okey, ada satu soalan. Okey. Sebab apa dia tak sebut Art, dia sebut saya tu? Sebab Art masih lagi memegang harapan yang abang dia salah. Persepsi abang dia terhadap mak dia salah. Persepsi yang dia perlu bayar untuk jumpa mak dia tu adalah salah. Jadi dia nak proof yang abang dia salah. Bila dia kena dia pergi, dia tak bayar, and then dia nak bercakap, and then bila dia dihalau tu, dia terus kata ni saya dengan harapan yang apabila mak dia recognize dia macam, "Oi, hang anak aku." And then dia happy lah, dia boleh balik cerita kat abang dia yang dia kenal kita, dia recognize kita as anak-anak dia. Dan walaupun aku tak boleh kata pun nama aku Art, aku just ni saya, eventually dia akan kenal, aku tak bayar pun. Macam tu lah kot, dia masih ada sisa-sisa harapan untuk mak dia akhirnya mengaku yang tu anak dia dan dia betul ambil tanggungjawab. Scene ini lebih kurang scene yang macam mana masa Hawa pegang anak dia, and then dia terjumpa ayah dia tu kan. Masa tu Art kena pukul, and then dia jumpa ayah dia, and then dia kata kat ayah dia, "Ni anak siapa?" Macam tu. "Ni anak siapa? Bapak cakap ni anak siapa?" Dia tak cakap pun, walaupun mesti dia tahu kan tu ayah dia punya kerja. Tapi dia tak cakap pun benda tu secara direct. Dia nak orang yang buat salah tu akhirnya claim salah dan mengaku yang okey, tu anak bapa. Dengan pengakuan yang sesimpel macam tu pun dah dapat melegakan hati si mangsa lah. Itu saya rasa lah. Okey.
Okey, soalan Hazman, aku nak jawab soalan. Yang Cina gangster tu macam mana? Mungkin simbolik watak tu. Okey. Cina gangster tu macam mana? Dia okey, sebelum masuk Cina gangster tu, ingat tak ada satu scene yang masa tu Pak Mat makan dengan Art dengan Am, dan Pak Mat, masa tu Pak Mat tanya Art yang, sampai bila kau nak kerja buat orang kaya? Okey, masa scene tu, betul masa dia nak belah tu dia kata kan, okey, salam satu Malaysia. Rasanya dia uh, kemasukan watak Cina tu ke dalam cerita ni untuk bagi tahu yang, ataupun secara realitinya memang Cina involved dalam kes sindiket ni. Lagi satu nak bagi tahu yang benda ni, ni saya assume lah, analisis sendiri, affect satu Malaysia lah. Macam semua masyarakat telah terpalit beban ataupun masalah sosial sindiket bayi ni. So, Cina gangster tu macam mana? Dia apabila dia telah menyembelih Pak Mat, dia telah menyonglap dan dia telah mengambil jawatan Pak Mat secara haram, menunjukkan watak yang songlap dalam songlap lah. Watak yang tak sabar, watak yang tak sabar lah. Even itu cycle tadi, cycle yang tak sihat. Even dalam cycle yang sihat macam kita ni, demokratik, itu pun ada ya demokratik, orang yang berwatakan seperti Cina gangster tu. Macam mana orang-orang demokrasi ni, kononnya lah demokrasi, tapi membeli orang dengan duit, memonopoli politik stuff. Itulah kot perlambangan simbolik watak Cina gangster tu. Okey, soalan pada Hazman, bukan soalan pada Hazman lah, soalan yang diberikan. Soalan daripada Habu Shida. Macam mana nak tengok filem ni online? Saya telah membeli filem ini, saya telah membeli CD filem ni yang ori punya, sebab I don't support piracy. Tapi first time tengok filem ni, kawan download lah dulu, lepas tu balik and then beli yang ori lah. Nak tengok online tak tahu. Okay, soalan kedua, tapi support lah industri filem tempatan, support lah filem yang bagus. Rugi lah tak support. Okay, ni nak meleret sikit lah. So, kita pernah wonder sebab apa, walaupun ada filem-filem yang sihat, filem-filem yang bagus, tapi sebab apa filem-filem yang tak apa nak ilmiah, yang tak perlukan intelek yang tinggi untuk faham, yang mendapat kutipan yang tinggi, mendapat box office semua, kita pernah wonder, dia bukanlah reason utama dia kita ni tak cukup orang pandai untuk nilai lah. Tapi saya rasa sebab orang pandai tak willing untuk buat keluar duit pergi tengok. Dan apparently orang yang willing untuk buat keluar duit pergi tengok ialah orang yang ada taste yang tak berapa, yang tak berapa best lah kot, yang tak berapa ilmiah. Okey, soalan daripada Muhsin Amin. Adakah ada dengan Am antara bayi awal di dalam sindiket solat perempuan Sundan? Adakah ada? Adakah Ad dengan Am antara bayi awal di dalam sindiket solat perempuan Sundan? Oh, adakah Ad dan Am antara bayi? Okey, ini menarik. Okey, ini menarik untuk dijawab. Sebab
Sebab okey, kalau kita tengok scene Am dengan Ad. Okay, sorry. Am dengan Hawa, masa dia marah Hawa tu yang eh, kau nak bagi dia makan apa nanti bila dia besar? Macam tu lah. Kan masa dia bergaduh dalam rumah tu lah tadi, masa nak habis tu. Lepas tu dia kata, kau bukan buat yang terbaik, kau buat yang termampu untuk anak kau. Dia kata lebih baiklah hang ambil Hawa, hang ambil anak hang ni, hang bagi kat orang, supaya orang tu dengan ada duit, dia dapat jaga anak hang dengan bagus, dan dia tak jadi teruk. Mungkin sistem penjualan sindiket baby ni boleh menyelamatkan orang macam Ad dengan Am tau. Jadi maksud dia, orang Ad dengan Am ni ada kemungkinan besar bukan orang yang, bukan mangsa sindiket, bukan bukan antara bayi di dalam sindiket perempuan sundal ni. Sebab kalau dia antara mangsa bayi, mesti dia dapat ke bapak-bapak, mak-mak yang bagus kan, dan dia tak teruk macam ni. Okey, tu menjawab soalan tak Muhsin Amin? Kemungkinan besar dia bukan. Muhsin Amin, kemungkinan besar dia bukan. Aku harap faham. Bagaimana hubungan antara kaum dalam filem ni? Kaum dalam filem ni hubungan dia bekerjasama untuk keburukan. Sama lah. Kaum, isu kaum, pergaduhan kaum, kebanyakannya bukan dipelopori oleh orang yang atas-atas tau. Orang yang ada authority, orang yang ada jawatan. Sebab at the end of the day, orang yang atas ni dia nak protect kepentingan diri. Dan kalau kepentingan diri dia tu memerlukan kerjasama antara kaum, sebab apa dia pun nak jadi sebab apa dia pun nak jadi racist dan mewujudkan ketegangan kaum. Hubungan, jadi dalam filem ni jawapannya adalah hubungan mereka baik, dan tapi dalam melakukan benda yang tak baik lah. Dia tak ada kaum punya tension dalam cerita ni. Contoh dia adalah, yalah, Melayu dengan Cina, India tak ada, Melayu dengan Cina bekerjasama lah untuk menguruskan sindiket ni dan saling membahagikan harta-harta. Okey, soalan. Daripada Shinji. Yang laki gangster Melayu seorang lagi tu, siapa lah? Yang dia nak merangkap. Aku pun tak faham merangkap tu apa. Okey. Oh, yang laki gangster Melayu tu, seorang lagi tu siapa lah? Okey, dia laki tu, aku tak tahu nama dia apa. Tapi mesti dia ada nama kan. Okey, dia penolong Pak Mat. Kalau kita tengok daripada awal sekali cerita tu, dia penolong Pak Mat. Dia makan, dia duduk sekali dengan Pak Mat semua kan. Tapi, yalah, dah dalam sistem yang sedia gobrok, janganlah dihairankan bila ada lagi kegobrokan yang wujud dalam sistem tu. Sebab even dalam sistem kita yang kononnya baik pun ada keterisan duit semua kan. Jadi orang sentiasa nak cari kesempatan untuk naik pangkat, untuk lebih ada kuasa, lebih ada duit. Tambah-tambah lagi dalam sistem yang tidak bermoral macam tu. Kekuatan moral dah tak ada. Agama memang tak ada lah. Jadi sebab apa perlu menjadi baik? Sebab apa perlu ikut arahan ketua dah, arahan Pak Mat? Jadi dia pakat dengan Kiyong, dan Kiyong bunuh Pak Mat, dan diorang naik pangkat lah. Tapi ingat tak masa dalam hospital, masa Hawa deliver tu, dia beritahu yang macam, lepas ni aku naik pangkat lah. Lepas tu Kiyong pandang selek kata. Maksud dia macam, kita bunuh Pak Mat 2 orang, takkan hang nak naik pangkat? Sama-sama lah. Okay, kekuatan moral tak ada, jadi sistem itu jadi benda yang tidak boleh diharap. Ada lagi soalan? Ataupun soalan tidak terjawab? Jika soalan tidak terjawab, silalah bagi tahu. Dan aku ada berita buruk untuk Hang Azman. Okey, soalan.
Daripada Hafiz Zeus. Wish. Ni anak Tuhan Zeus ke apa? Simboliknya Cina gangster pergi bunuh orang mat. Lepas tu lelaki Melayu tu pergi bunuh pula Cina last tu. Again, racial simbolik tak signifikan dalam cerita ni. Dia even without Cina and Malays, benda tu still tertegak sebagai satu manifestasi kegilaan terhadap jawatan dan kuasa. Ya, mula-mula tak, bukan Cina gangster tu pergi bunuh Abang Mat tu. Cina gangster dan Melayu tu bersama-sama pergi bunuh. Tapi Cina gangster tu yang sembelih lah. And then mereka orang bajet nak naik. Memang mereka dah okay kita akan naik diorang. Tapi Cina gangster tu tak baik lah Cina gangster. Tapi dia gangster tu, dia pergi bunuh, dia pergi kejar dan katok-katok dah sampai dia separuh mati. Kemudian bila Melayu tu Melayu tu tengok, dan dia kata, alah nak mati, dia ni kalau mati dan aku boleh naik seorang lah. Okey. Daripada Zati, tidak ada sekelumit rasa sayang seorang ibu kepada Am dan Ad sampai kena bayar sebab nak jumpa ibu sendiri. Apparently tak ada. Bukan rasa sayang apa. Even mak dia tak recognize ke anak dia. Tak ada recognition. Mak dia tak establish pun yang depa tu anak dia. Apa yang abang dia cakap betul. Macam dia bukan mak kita. Tu bukan mak hang. Hang kena bayar jumpa dia. Saya belum tonton, tapi setakat apa yang saya faham di sini ada illusion kepada politik Malaysia. Pendapat Melafi? Saya rasa semua benda ada illusion tentang politik Malaysia. Cerita zombie pun ada illusion lah. Zombie tu melambangkan orang-orang yang taklid buta, orang-orang yang fasis terhadap pemimpin. Semua ada illusion kepada politik Malaysia. Tapi secara signifikannya tak ada lah highly related dengan politik. Dia just politik kelompok kecil. Daripada Tini Nemo, apa pendapat abang tentang filem ini? Adakah filem ini sesuai ditonton oleh budak-budak bawah umur? Saya dah bagi adik saya tengok, and then mak saya kata jangan tengok. Ada beberapa ayat-ayat 18 ke atas. Saya tak tahu nak kata sesuai ke tak. Cumanya kalau budak kecil tengok boleh tak interpret. Even budak besar pun tengok ada yang tak boleh interpret. Jadi sesuai tak sesuai tu saya tak tahu. Bergantung kepada sistem kekeluargaan anda. Jika keluarga anda telah memupuk cara berfikiran kritikal kepada adik anda, silalah bagi dia tengok. Daripada Fahmi Rosli, yang Hawa tikam bapak dia macam mana? Apa komen? Hawa tikam bapak dia macam mana? Macam mana dia tikam? Macam ni. Macam mana dia tikam? Macam tu lah dia tikam. Dia tikam tu, kita kena tahu dia tikam tu bukan dia tikam nak dengan intention untuk bunuh lah. Dia tikam untuk protect diri dia lah. Ayah dia tu psycho kot. Ayah dia tu macam the hell. Ayah dia psycho lah. Ayah dia psycho sampai tahap yang ayah dia potong gambar Hawa dan letak di dalam teksinya dan membuat perkara onar. Jadi Hawa tikam bapak dia macam ni. Daripada Tash Jacob. Aku dah lama tak tengok filem Melayu sebab aku rasa filem Melayu ni tak ada identity. Hang rasa macam mana? Hang nak generalize semua benda susah lah. Ada ya, pilihlah filem. Tak, lagi satu benda yang best yang pasal soalan hang ni. Soalan Tash Jacob. Oh, Yahudi. Tash Jacob. Soalan dia, aku dah lama tak tengok filem Melayu sebab aku rasa filem Melayu ni tak ada originality. Ni benda yang sama
Ini mentaliti yang sama terhadap, ini mentaliti yang aku tak suka benda yang aku tak tahu. Macam mana? Hang tak tengok filem Melayu. Tapi filem Melayu tak ada originality. Hang tak baca lagi buku tu. Tapi hang kata buku tu tak best. Aku rasa macam susah sikit ni. Panjang je tak. Dia kena tengok dan analisis sendiri lah. Even kalau cerita ni hang kata okey tak original. Then okey lah pendapat hang. Tapi hang kena tengok dulu lah. Daripada Ali Faizal, bagaimana nak nilai tambahkan, lambakan, nak nilai lambakan filem di Malaysia yang popular tak semestinya berisi lagi-lagi dalam mencorak media? Lagi-lagi. Tak. Filem, bagaimana nak menilai lambakan filem di Malaysia yang popular tak semestinya berisi? Tak, tak, tak. Tak semestinya tak popular, tak semestinya popular tak berisi lah. Tu memang tak betul ya. Nak menilai kena tengok lah. Nak menilai kena tengok, dan apabila hang dah tengok movies yang banyak dan hang dapat baca trend dan hang tahulah filem yang original, filem yang komersial, filem yang ikut trend, hang dapat baca lah. Tapi dengan tengok lah. Nak menilai dengan tengok. Hang tak boleh refer kepada aku ke, nak refer kepada profesor ni ke. Tak. Sila nilai sendiri dan menjadi anarki. Daripada Dayah Daud, solat ni berjaya tak ubah persepsi masyarakat akan situasi sebenar sindiket perdagangan bayi ni? Okey, solat ni berjaya tak ubah. Saya tak tahu berjaya tak ubah. Tapi dia punya keberjayaan filem untuk mengubah mentaliti dia tak kuat dari segi macam okey, lepas tengok filem solat ni kita buat gerakan sivil, gerakan politik untuk membantras sindiket perdagangan baby. Tak ke? Tapi dia just bagi tahu, bukanlah dia sebagai tazkirah, dia bagi kita aware tentang okey, ada sindiket macam ni dan macam ni cara dia beroperasi. Dan mungkin dia tak berjaya mengubah mentaliti dari segi orang pergi bantras sindiket baby, tapi dia mengubah mentaliti macam okey, perempuan mengandung tak ada lelaki, kita tak panggil sundal, mungkin mangsa seksual. Okey, dia mengubah mentaliti dari segi kita kita tak bagi judgement dengan melulu. Adalah judgement itu kot, dia mengubah dari segi tu kot. Siapa makcik yang Melayu yang pelawak Hawa tu, dia awak saja dalam cerita ni. Tu nama dia Kak Jah. Kak Jah tu ialah makcik yang ambil orang-orang terlajak ataupun mangsa seksual untuk direkrut. Dia macam pengkaderan lah. Siapa-siapa dalam jemaah, dalam parti politik, dia ada satu badan pengkaderan. Itulah kerja Kak Jah. Daripada Aina, nampak kepincangan sistem polis dan cerita ni, betul tak? Polis? Dia tak cerita polis pun. Nampak kepincangan sistem polis. Dah, dia tak cerita polis. Jadi saya tak tahu ada kepincangan apa. Tak susah lah kalau nak generalize macam tu. Dah kepincangan sistem polis. Sebab apa? Sebab polis tak buat kerja. Tak juga. Mungkin daripada perspektif cerita ni memaparkan masyarakat dari sisi yang polis tak berjaya cover lagi. Tak, saya tak nampak kepincangan sistem polis. Daripada Abu Ubaidah Amir, hang rasa apa mesej paling utama cerita ni nak sampaikan? Okey, mesej utama dia ialah sila kita perlu rise up to our consciousness dan berani untuk berdiri kepada apa yang kita percaya lah. Kalau adik dia tu tak mahu mencabar status quo yang di-establish oleh abang dia dan orang sekeliling, dia takkan berjaya keluar.
Tapi dia itulah misi utama dia. Dia nak keluar. Dia memberontak keluar. Dia tak, dia tak buy his brother punya idea. Dia tak percaya. Bagaimana manufi tafsir filem? Macam hermeneutik pula cara present. Apa tips-tips tonton filem secara kritis? Macam bagaimana manufi tafsir? Okey, mula-mula ialah hampa tengok filem, hampa ambil lah pen dan kertas dan tulislah apa yang berjaya di extract daripada filem. Macam tu ke? Berbekalkan dengan reading, dengan melihat ataupun menonton forum-forum. Itulah kot. Cara nak tafsir yang betul-betulnya tafsir, pergi tanya budak filem lah. Komen sikit pasal skor asal karya monolog. Adakah ia memberi kesan guna betul? Ya, sangat. Monolog berbeza dengan cerita-cerita lain. Macam mana cerita-cerita lain tu dia mengambil lagu yang sedia ada. Tapi monolog ni dia buat lagu, tak silap saya, dia buat lagu sendiri dan dia buat lagu berdasarkan, okey, ada cerita, ni dia buat lagu. Dan lagu dia tu cuba memaparkan perasaan watak dalam cerita tu dan saya rasa berkesan lah. Itu rasanya dengar lagu dia tu memang lagu, itulah lagu perasaan ni. Kalau perasaan ni ada lagu macam tu lah kot lagu dah. Apa banyak gila soalan. Daripada Amalina Atira Manor, apa komen tentang ini yang ramai orang cakap kat tergantung? Okey, saya suka ending dia macam tu. Okey, ni bukan cerita yang Batman jumpa orang jahat dan somebody has to win. Dia bukan cerita macam tu lah. Dia cerita yang ending dia, jalan akhir kepada watak-watak dalam cerita ini berbeza. Itulah hakikat kehidupan sebenar tu. Even hang ada konflik dengan siapa-siapa, adik-beradik, kawan, ending dia tak sama. Ada yang tersangkut, tersadai, ada yang berjaya melepaskan diri, ada yang masalah terkendala, ada yang memilih untuk menjadi ignorant tentang masalah yang sedia ada. Jadi ending dia tu, ya ending dia tak konklusif, tak tuntas, which is good. Sekiranya Ad dan Am ingin berubah, adakah masyarakat akan menerima kehadiran mereka? Saya rasa Ad dengan Am tak ada masalah besar untuk berubah ke. Sebab unless kalau mereka pernah masuk jail. Sebab manalah orang tahu mereka ni jahat. Sebab mereka tak ada, kan kalau masuk jail hang tak tahu, bukan dia ada lah official statement yang hang pernah masuk something, hang pernah ada bad behaviour lah. Tapi untuk mereka ni boleh berubah kot. Cumanya kalau tanya masyarakat dari segi masyarakat, kawan-kawan di sekeliling, apa, Kiyong, orang yang buat jahat jugalah, tiba-tiba mereka jadi baik, yang tu susah sikit kot. Yang tu susah dari segi yang hang dah sama-sama buat jahat, takkan tiba-tiba ni jadi baik pula. Daripada Arif Abdul Rahim, pada pendapat saya media masa di Malaysia pada masa ini kebanyakannya berkenaan cinta, gangsterism, jadi hari tu saya ada tengok bicara kampus yang mengatakan semua ini bagus sebab ada maksud tersurat, tapi pada saya ini salah sebab saya tak rasa rakyat Malaysia memahami maksud tersurat tu, tapi mesti sebaliknya. Sebab ada maksud tersurat, tapi pada saya ini salah sebab saya tak rasa. Depends. Kita tak boleh stereotype. Okay, cerita cinta, cerita gangster, cerita hantu, kalau dia betul-betul kata ada maksud tersirat, ini metafora kepada keadaan politik Malaysia, okay, present your idea. Tengok dia present, then tengoklah betul tak betul, ataupun dia
try too hard untuk convince orang. Dia tak tengok. Kita tak tackle isu ni dengan melabel tema cinta, gangsterism hantu sebagai tema yang tak sihat. Tak kot. Kita kalau dia claim dan dia argue tema ini sihat, then bagilah argument lah. Daripada Siti Rabiatul, lari sikit dari tajuk hari ni. Boleh cerita secara ringkas tentang buku jalanan, sila wujud dan kenapa diwujudkan. Buku jalanan merupakan street library, diasaskan di Shah Alam oleh kebanyakan budak UiTM Shah Alam. Ada beberapa aktiviti seperti aktiviti utama dia adalah meminjamkan buku secara percuma, tapi kita juga ada forum-forum dalam kalangan ahli kita. Ni bukanlah forum yang hebat macam tu, just Hamai dan nak sembang pasal apa, dan kita boleh sembang ramai-ramai. Dan ada untuk adik-adik, ada drawing, lukisan budak-budak. Dan benda ni telah berkembang di macam-macam kot. Maksudnya di seluruh Malaysia lah. Sabah, Sarawak, Melaka, tak silap lah, Penang, dan latest sekali dekat Canberra. Itulah buku jalanan. Daripada Alif Afifi, dah kesan baik ke tengok cerita Sonlak ni? Ada kesan baik ke? Nampak macam ganas je tengok cerita ni. Soalnya banyak juga cerita yang ganas kat TV. Kesan baik dah. Ada yang kesan baik. Kesan baik dia ialah kita belajar cara hidup orang lain dan berada dalam kasut mereka. Itu literal translation daripada English. Kita berjaya tengok kehidupan ni daripada perspektif orang lain lah, dan faham mereka. Faham tak adik? Ya, faham ya? Daripada Nur Hamizah Hamzah, macam mana kita nak kesan sindiket jual baby? Sebab sindiket ni kan tersembunyi dari masyarakat. Apa mendapat apa? Sila jawab. Rasanya bukanlah intention sebenar filem ni untuk kita pergi mengesan sindiket jual baby kot. Just aware ada benda tu dan authority yang buat lah. Cuma kita boleh buat benda-benda yang indirectly tolong untuk minimize sindiket ni. Contoh dia, kita kita bayar zakat, kita bagi sedekah. Itu benda-benda yang fund, benda-benda yang memberikan duit kepada pejabat zakat semua, dan mereka berikan kepada orang-orang yang memerlukan lah, seperti orang-orang yang terlajak, mangsa-mangsa. Itu kot. Saya tak rasa kita perlu membuat tindakan drastik dengan nak pergi tackle isu ni secara individu, tak kot. Ada senarai filem macam reading list yang Mak Lutfi syorkan, terutamanya filem-filem yang macam Sonlak ni. Lokal ke overseas? Tengoklah filem-filem yang award winning. Bukan yang tengoklah filem-filem filem Malaysia. Mungkin boleh tengok macam Bunuhan, tapi saya suka Sonlak lagi lah. Caukit. Dan tak kata tengoklah filem-filem mainstream. Kalau filem mainstream tu berjaya bagi input yang berguna lah, then tengoklah. Tak reading filem list saya tak sama dengan hampa kot. Janganlah ikut. Silalah pergi discover sendiri. Soalan last, daripada Siti Safira, macam mana kita nak atasi masalah yang ada dalam filem ni? Macam mana? Ada banyak cara lah. Kalau
Cara yang paling otai sekali ialah tapi cara ni jangka masa panjang lah. Iaitu belajar pandai-pandai. Then macam mana, kerja elok-elok. Ataupun kalau nak masuk, kerja elok-elok, ada gaji semua elok-elok. Then sama ada nak buat NGO, nak join NGO ataupun nak masuk parti politik, political movement. Dan pada waktu itu diharapkan suara hampa ni, suara kita ni didengar lah. Rasanya gerakan yang kita buat pada waktu sekarang, budak degree, budak uni, pergi buat gerakan-gerakan, itu tak bagi kesan yang sesignifikan orang-orang atas tau. Kita perlu be somebody. Dan pada waktu kita somebody, masa tu orang lagi dengar lah jauh kita punya suara. Jadi cara yang paling otai sekali adalah dengan belajar elok-elok. Di samping membuat kerja-kerja volunteer. Apa aku cakap tapi belajar elok-elok lah. Dan bila dah besar nanti join NGO ataupun join politik untuk utarakan cerita ni. Tapi dalam konteks sekarang sebagai budak uni, budak sekolah ataupun budak baru habis degree, bila join volunteer punya kerja ataupun memahamkan orang-orang sekeliling kita tentang masalah yang berlaku, itu hamboi. Aku tak rasa aku boleh cakap lagi banyak. Azman, habis dah. Azman, aku ada berita buruk nak beritahu kat hang. Sekian saja. Sorry kalau pembentangan berterabak. Aku duk gelak kat orang pembentangan berterabak. Aku pun pembentangan berterabak. Sorry kalau soalan tak terjawab, sorry. Itu kot. Terima kasih kerana mendengar. Lagi satu, sorry juga sebab tak lawak. Ni bukan benda lawak. Ni benda serius. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Masuk ni pula.